Okey, ini set 1 kertas 1. Hari ini kita bincang kertas 1 je lah. Yang mana sempat kita bincang. Okey, kita tengok nombor 1 ni senang je ni. Okey, bundarkan 0.0497 betul kepada dua angka bererti. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Dua angka bererti maksudnya? Nombor kosong tu tak dikira. Nombor berapa? Nombor kosong tu dia tak kira. Dia start pada 4 tu kira. Okey, 4 ni ialah yang pertama. So, yang kedua yang 9. Okey, so dia nak dua angka bererti jadinya macam mana? Apa jawapan dia? Kalau jawapan dia A, Kenapa A? sebab kan 9, sebelah tu 7. So boleh bundar. So kalau bundar dia akan jadi 50. 50. So yang mana satu? C ke D? C. C jawapan dia. Okey, jawapannya adalah C. Okey, 002. Lepas tu 9 belakang dia 7, kita kena tambah 1. So tambah 1 dekat sini jadi 10. 10 kena tambah lagi 1. So dia akan jadi 0.050. Barulah dua angka bererti. Yang kosong kat depan tak kira angka bererti, tapi kosong dekat belakang ni kita kira angka bererti. So jadi ni dua angka bererti. So jawapan nombor 1 adalah C. Okey, nombor 2. Okey, dia beri X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Kirakan nilai bagi 2XY. Okey, soalan ni tekan kalkulator je lah, senang. Okey, 2X 1.5. Okay, kalau kalkulator awak tekan E. Yang EXP tu, eksponen tu. Awak tekan EXP. Sebab dia kuasa 3, EXP 3. Okay, awak tekan EXP 3. Lepas tu 3.2 EXP 4. So apa jawapan dia? Okay, kalau tak nak tekan EXP pun tak apa. Awak tekan je kuasa 10 darab dengan 10 kuasa 4. 3.2 darab 10 kuasa 4 pun boleh. Tak kurungan lah. So apakah jawapan dia? Ni soalan form 4 ni kalau ingat balik ni. Berapa jawapan dia? Saya dapat 9.6. Dia ada 6 sifar. So 6 sifar, jawapan dia C ke D? Kalau titik kita bergerak ke depan, dia akan jadi apa? Positif. Positif ke negatif? Positif. Positif. So jawapannya adalah D. D. Okay, jawapannya adalah D. Tak ada masalah tak soalan ni? Tak ada kan? Awak dapat, kalau tu kalkulator awak dapat dia tulis macam ni lah. 96, kosong ada 6. So kalau kita pindah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maksudnya dia positif. Kalau gerak ke kiri ni positif. Kalau dia bergerak ke kanan dia negatif. Okay, dia tolak. So jawapannya D. Okay, tak ada masalah Ini soalan ni senang je ni. Okay, ini pokok. Tentukan bilangan bucu satu pokok jika pokok tersebut mempunyai 5 tepi. Ingat lagi pokok? Kalau 5 tepi ada berapa bucu? Ingat lagi tak? 4. 4 ke? Jawapan dia 2 je. 4 ke 6? Yang mana lagi banyak? Bucu ke tepi lagi banyak? Kalau pokok. Bucu lagi banyak. Bucu lagi banyak. So kalau tepi dia 5, bucu dia mesti? 6. 6. Okay, ingat Kalau pokok, bucunya mesti lebih 1 daripada tepi. Okay, kalau tepi 5, bucu mesti 6. Okay, jangan tertukar lah.
Okey, nombor 3 sudah. Nombor 4. Okey, nombor 4. Kecilkan sikit. Tak nampak jawapan. Okey, Raja menunjukkan graf terarah dari rumah Azlan di Q. Okey, rumah dia dekat sini. Nak pergi sekolah dia dekat T. Okey, tentukan laluan terbaik yang dipilih oleh Azlan untuk ke sekolah dengan mengambil kira jarak terpendek. Okey, kalau kita tengok kat sini, start daripada sini, kita ada 1 jalan, kita ada 2 jalan, kita ada 3 jalan. So, jalan mana yang paling pendek? QRST. QRT. Okey, kita tengok satu-satulah. Okey, Kak Di kata Q, R, S, T. Ini berapa jarak dia? 0.35 tambah 0.8 tambah 0.65. Berapa awak dapat? QRST maksudnya 0.35 tambah 0.8 tambah 0.65. So, berapa jarak dia? 1.8. 1.8. Okey, kita ada lagi jarak QRT. QRT 0.35, 1.2. So, berapa jarak dia? Satu 1.55. 1.55. Satu lagi jarak kita ada laluan QPT. QPT 0.4 dengan 1.1. So, berapa jarak dia? 1.5. 1.5. Jadi, jarak manakah yang terpendek? QPT. QPT. So, jawapannya D. Okay. Yang tak tahu buat jalan kerja salin je jalan kerja dia. Okay, seterusnya. Nombor 5, nombor asas ni. Okay, tukarkan 4, 5 ini kepada nombor asas 5. Kalau awak tengok ini 5 kuasa 3. Ini 5 kuasa 1. Kalau kosong ni sebenarnya ini adalah 5 kuasa kosong. Kalau awak tengok dekat sini tak adanya 5 kuasa 2 kan. Maksudnya 4 tu mesti ada 4. Lepas 5 kuasa 3 mesti 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 tak ada dekat sini. Maksudnya dia adalah kosong. Kosong darab 5 apa-apa dapat kosong. Lepas tu 5 kuasa 1, 2. Kemudian 5 kuasa kosong, 3. So inilah jawapan dia. 4, 0, 2, 3, 5. Kalau awak confuse, awak kira je dulu ini berapa, tambah ini berapa, tambah ini berapa. Jawapan dia nanti awak tukar kepada asas 5. Boleh juga. Okay, kalau awak rasa macam ni susah nak buat, awak kira 4 darab 5 kuasa 3 berapa? Berapa 4 darab 5 kuasa 3? RM500. Sini 500 tambahkan 2 kali 5, 5 kuasa 1 5. So 10 tambah dengan 3. So akan dapat 513. Okay, 513 ni kuasa 10, asas 10. So nak tukar kepada asas 5, kita bahagi 5. Okay, bahagi 5 kita kali berapa ni? 500, 100 berapa ni? 102.6. 102.6. 2.6. Ada baki berapa ni? Maksudnya 102 kan? 102 jadi baki dia. Kalau tukar kepada pecahan, kita tengok 102, 3/5 kan? So 5 belakang dah ada, so maksudnya dia ada baki 3. Ingat lagi tak cara nak tengok? Okay, bahagi lagi 5. So kita akan dapat berapa ni? 20. 20 baki 2. 2. Bahagi lagi 5 dapat 4. 4. Ada baki? Tak ada. Tak ada, so kosong. Bahagi lagi 5. Boleh bahagi tak? Tak boleh kan? So tak boleh, kosong. Dia ada baki. Baki berapa? Baki 4. 4. Okay, 4 tolak kosong, 4. So kita baca dari bawah ke atas. So kita dapat jawapan yang sama.
Okay, bolehlah kalau tak tahu cara yang direct terus ni, kira dulu. Kira asas 10 bahagi tukar kepada asas 5. Okay. Dah belum? Salin jalan kerja ni. Nanti aku akan jumpa balik soalan-soalan macam ni. Cikgu, macam mana yang 102 tu baki 3? Saya kurang faham. 102 kali 5 awak akan dapat 510. So 513 tolak 510 baki 3. Oh, faham cikgu. Okay. Okay, dah siap cakap. Kita pergi soalan seterusnya. Dah? Belum? Ya, cikgu. Sudah yang lain pun sudah Okay, kita tengok seterusnya. Okay, nombor 6. Nombor 6 masih lagi asas nombor. Okay, kalau kita tengok dua-dua asas 8. So, kita boleh tolak direct lah. Okay, 4, 2, 7. Asas 8. Tolakkan dengan 37 asas 8. So, 7 tolak 7. Kosong. 2 tolak 3 tak boleh. Jadi, kita pinjam daripada 4 ni. 4 akan jadi 3. So, kita pinjam bukan pinjam 10 sebab dia asas 8. Maksudnya kita pinjam 8. Jadi 8 tambah 2 akan jadi 10. 10 tolak 3 jadi 7. 7. So 3 tolak 0, 3. So dapatlah jawapan dia. Okay, 370 asas 8. Okay, jawapan dia A. Okay dah? Sudah Belum? Dah? Dah, cikgu. Okay. Okay, seterusnya. Okay, nombor 7 ni nak jawab soalan ni, kena salin lah gambar ni. Okay, sebab kita nak conteng cari jawapan daripada gambar ni lah. Okay. Okay, dalam darjah 7, PQRSTU ialah heksagon sekata, PT ialah garis lurus. Kalau heksagon sekata, maksudnya semua sisi sama panjang. Maksudnya sudut semua pun sama. Jadi kita kena cari sudut dekat sini dulu berapa. Baru kita dapat cari X. Sudut X sini pun adalah X. Sebab dia sisi sama, jadi sudut dekat sini sama. Okay, jadi berapa sudut dekat U ni? Okay, macam mana kita nak kira? Kita boleh cari je guna sudut peluaran punya formula. Sudut peluaran 360 bahagi dengan bilangan sisi. Sudut peluaran ni kat sini lah, contohnya sini. Ini sudut peluaran. Cikgu, kalau guna N tolak 2 kali 180 boleh? Apa dia? Kalau guna formula N tolak 2, lepas tu kali dengan 180 boleh? Boleh juga, itu sudut pedalaman punya. Maksudnya guna N tolak 2 kali 180 bahagikan dengan bilangan sisi. Baru dapat sudut kat dalam. Dapat teruslah. Sama ada guna yang ini dulu, kemudian 180 tolak jawapan ini ataupun terus direct yang ini. Mana-mana boleh. Okey, jadi berapa sudut dalam yang dapat? Bilangan sisi heksagon berapa sisi? Heksagon berapa sisi? 6.
6. So 360 bahagi dengan 6, awak akan dapat 60. 60 ni kat luar, jadi yang kat dalam ni akan jadi berapa? Jadi berapa? Garis lurus, berapa sudut garis lurus? Berapa sudut garis lurus? 180. 180. Jadi kalau sini 60, jadi kat dalam ni berapa? Ataupun awak kira je yang ni direct terus pun sama, dapat terus jawapan dia. 120 saya dapat. 120. Jadi sini pun 120. Sekarang kita nak cari X. Kalau kita tengok ini adalah segitiga sama sisi. Jadi X tambah 120 sama dengan 180. Sebab segitiga sudut dalam dia adalah 180. So kira berapa dapat X? Berapa dapat? 30. 30. Okay, so jawapannya adalah 30. Okay, kira ya. Dah siap cakap. Saya pergi soalan seterusnya. Nombor 8 pun dia kena kita kira daripada gambar rajah juga. So kalau awak tak print, awak salin je lah gambar tu. Okay, dah siap cakap Ini soalan form mendengar rendah ni, nombor 7 ni. Okay, nombor 8 pun sama soalan mendengar rendah juga. Okay, 7 dah siap belum? Belum lagi? Okay, sebentar awak salin, saya buka kelas anak saya sekejap. Okey dah. Dah cikgu. Okey, seterusnya nombor 8. Besar sangat ni, saya kecilkan sikit. Okey, sebab tak nampak soalan. Okey. Nombor 8, kalau awak tengok ni dia kata RSTUVW ni adalah heksagon sekata. Maksudnya ada 6 sisi. Okey, kalau heksagon tadi kita dah kira yang dalam ni mesti 120. Kita tulis dulu siap. Okay, PQW. PQW ni segitiga sama sisi. Ini sisi dia semua sama. Kalau segitiga sisi sama, sudut kat dalam berapa? Berapa sudut dalam ni? Berapakah sudut di dalam kalau sisi segitiga sama sisi? 60 cikgu. 60, betul. Okey, sebab dia 180, kita bahagi 3, kita dapat sini 60, sini 60, sini pun 60.
Okey, RPS ini ialah garis lurus. Garis lurus, sudut dia semua mesti 180 darjah. Okey, so sekarang dia suruh cari nilai Y. Okey, nak cari nilai Y kita kena tahu sini berapa. Okey, ini sini dah tahu dah berapa. Sini 120. Kita kena tahu sini berapa. Okey, sama juga sini mesti 120 semua ni. Jadi berapa yang kat sini? Berapa sudut dekat sini? Hilang pula dia. Okey, berapakah sudut di sini? 25 je. 25. Okey, 120 tolak 35 tolak 60 awak dapat 25. So 25 dekat sini. So sekarang dapatlah cari dekat sini. Sebab ini segitiga. Segitiga mesti 180. So berapakah kat sini pula? Sini pula berapa? 65. 65 salah. Kira balik. 180 tolak 120 tolak dengan 25. 115. Berapa? 115. 115. Salah. 35. Berapa? 35. 35. Ingat 180 tolak 120 tolak 25 awak dapat 35. Okey, dah dapat 35 dapatlah cari Y. Berapakah Y? Ingat ini garis lurus. Garis lurus sudut dia mesti berapa? Sudut semua berapa? 180. 180. So dapat cari Y. Okey, Y sama dengan 180 tolak 35 tolak 60. So apakah jawapan dia? 85. 85. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, tu saya kata gambar jalan kerja dia semua dekat gambar ni je. Awak tulis-tulis awak dapat dah jalan kerja dia. Dah, belum? Dah siap cakap Dah cikgu. Sudah Okey, pergi soalan nombor 9. Nombor 9 pun soalan menengah rendah juga. Okey, masih lagi soalan sudut. Besar sikit. Oops. Apa ni? Okey, Raja 9. PQR ialah tangent. Okey, tangent kepada bulatan TQS berpusat di U. Apa ciri-ciri kalau ada tangent? Ingat lagi tak? Ada jari kan cikgu? Ini jejari dia. So apa kaitan dia kalau ada tangent dengan jejari ni? Apa yang kita boleh tahu? Ingat lagi tak? Dia punya diameter ke cikgu? Diameter? Tak. Apa ciri-ciri kalau ada tangent pada bulatan? Yang awak belajar. Form 3 dulu. Soalan form 3 ni. Ingat lagi tak? Tak ingat? Okey, yang pertama ini kalau ada tangent ada jejari. Jejari Kalau jejari dengan tangent, automatik di sini 90 darjah. So sini pun 90 darjah. So kita dapat carilah kat sini berapa. Okey. Sebab sini 90 darjah, sini 65, jadi sini berapa? Pukul 5. 25.
5. Okey, 90 tolak 65 kita dapat 25. Okey, kita nak cari X. Kalau kita cari X, ini silah segi 4 ni, sisi 4. 4 sisi. Okey. Kita cari sini 4 sisi. Ingat lagi kalau sudut yang mencangkum ni, sudut di pusat dengan sudut di lilitan, berapakah sudut di pusat? Kalau sudut di lilitan ni 50. 50 dan 2. Sini berapa? Sini awak dapat berapa sudut kat sini? 100. 100. Okey, sudut di pusat adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. So kalau sini 50, sini 100. So kita akan dapat cari sudut ini. So berapakah sudut yang ini? Ini satu bulatan berapa? So jadi ini berapa? Sudut yang tu 50 cikgu. Yang ini 50, yang ini? 50 saya dapat. Tak. Ingat ini satu bulatan. Dekat pusat ni satu bulatan. Kalau sini 100, sini berapa? Satu bulatan berapa pusat sudut dia? 360. 360. So kalau sini 100, sini akan jadi 260. 260. So dapatlah cari X. Sebab ini segi 4 kan, sisi 4. Segi 4 sudut dia berapa segi 4? Berapakah sudut bagi segi 4? Segi 4, berapa sudut dalam dia semua? 90. Semua 90. Berapa semua ni? Semua sekali. Sudut dalam ni berapa? 360. 360. So kita carilah X berapa. Sebab kita tahu segi 4 dia mesti sudut dia 360. So berapa awak dapat? Nak cari X sama dengan 360. Tolakkan dengan semua sudut yang dekat dalam ni. Tolak 260, tolak 50, tolak 25. So berapa dapat? RM25. 25. Okay, so jawapannya adalah okay, kalau dah siap cakap. Kalau belum boleh salin. Hari baru 9 soalan ni. Ni kan boleh separuh soalan ni. Cepat sikit Dah cikgu. Sudah. Okay, nombor 10 soalan penjelmaan. Okay, antara berikut yang manakah imej bagi sisi 3P di bawah satu translasi? Negatif 3, 5. Tak apalah. Mana dia bunyi tu? Kak Bila Afi. Kenapa? Apa dia? Kenapa dia? Tak apalah. Ni. Kejap lagi. Sekejap Ni apa? Ni yang bawah. Ni. Ni. Okay. Satu translasi negatif 3, 5. Okay, negatif 3 ni maksudnya apa? Ya. X. 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 Bergerak ke tepi. Bergerak ke Ke tepi. kiri atau kanan. So kalau negatif, kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Okay, jadi kita gerak kiri 3. 1, 2, 3. Kalau 5 ni maksudnya? Ke atas. Maksudnya Ke atas. Positif maksudnya atas. Okay, kalau negatif bawah. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah jawapan dia B. Okay, senang je nombor 10 ni. Okay, saya teruskan sebab yang ni senang je. Kena faham je atas ni bergerak kiri kanan. Kalau negatif kiri, positif kanan. Kalau yang bawah ni bergerak atas bawah. Kalau positif atas, bawah negatif. Ni.
Oh iya. Okey, nombor 11. Okey, ini soalan pembesaran ni. Awak belajar masa form 4 ni. Itu kemarin. Ya, dia. Tu. Okey, pentagon OPQRS prime ni ialah image. Yang besar ni image, yang kecil ini ialah objek. Okey, di bawah satu pembesaran pada pusat O. Okey, pembesaran dia dekat pusat O sini. Okey, P ialah titik tengah bagi OP. Maksudnya sini dengan sini sama saiz lah. Pada titik tengah. Okey, luas pentagon OPQRS 16 cm. Kirakan luas kawasan berlorek. Okey, nak kira luas kawasan berlorek, kita kena tahu luas semua ni sekali berapa. Okey, so sekarang kita nak guna formula apa ni? K kuasa 2 Okey, kuasa 2. darab dengan luas dia Luas apa? kawasan berlorek. Bukan kawasan berlorek. Okey, kita guna formula yang inilah. Luas image. Ini ada dekat dalam formula dia bagi ni. Sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, so sekarang kita nak tahu K dia berapa, faktor skala dia berapa. Macam mana nak kira faktor skala? Okey, dia bagi clue yang ini je. So katalah ini X, sini pun mesti X. Okey, jadi objek dia X, image dia 2X. So K sama dengan panjang image bahagikan dengan panjang objek. So akan dapat berapa ni? 2X bagi X jadi berapa? Kan panjang image 2 ni, X tambah X jadi 2X. Panjang objek adalah X. So K faktor skala ialah panjang image bagi panjang objek. So 2X bagi X, potong je ni. So apa yang tinggal? 2. 2. So faktor skala dia adalah 2. So kira luas image dia berapa? Luas objek kita tahu 16. Ini. Great. So, Great. berapa dapat? 2 kuasa 2 darabkan dengan luas objek 16. So dapat 64. berapa? 64. 64. 64 ni jawapan dia ke? Dah jawapan dia ke belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Sebab dia nak loss image. Sebab dia ini dah low image. Kena tolak dengan kawasan berlorek. Kena tolak dengan kawasan yang tak berlorek. Tolakkan dengan 16. Sebab dia nak kawasan berlorek sahaja. 64 ni maksudnya semua sekali. So kita nak yang berlorek sahaja, kita kena tolakkan dengan 16. Okey, jadi luas kawasan berlorek sama dengan 64 tolak 16. So berapa dapat jawapan dia? 48. 48. So itulah jawapan dia. Ingat sebab dia nak keluas kawasan yang berlorek. Jadi luas kawasan berlorek kita tolak luas semua, tolakkan dengan 16. Okey, dapatlah 48. Ini mango. Yes, mango. Oh, ini. Dah? Belum? Dah ke belum? Dah. Okey, nombor 12. Okey, ni yang baru belajar ni. Boleh jawab ni kan? Cuba jawab. Apa jawapan dia? Tangent X, dia kata negatif 1.732. Kenal pasti sekuan ke berapa dulu. Lepas tu cari dia punya sudut apa panggil? Sudut rujukan dia berapa? Tentukan sudut dia. Berapa dapat? Ini baru belajar je ni.
Okay, tangent tu kalau tengok negatif, sukuan berapa? Sukuan pertama. Sukuan pertama semua positif. Ingat sukuan pertama semua positif. So sekarang ini yang mana tangent negatif? Sukuan ke berapa? Sukuan kedua apa yang positif? Tangent. Sin. Sin yang positif. Sukuan yang ketiga apa yang positif? Tan. Tan yang positif. Sukuan yang keempat Cos je positif. cos sahaja positif. So sekarang tangent ni negatif jawapan dia. So tangent negatif tu sukuan berapa? 2, 4. Sukuan yang kedua dan juga sukuan yang keempat. Okay, jadi kita kena cari berapakah sukuan yang kedua, berapa sukuan yang keempat. Macam mana nak cari? Cari sudut dulu. Cari sudut rujukan tak payah tekan negatif. Kita nak cari X, jadi tekan kalkulator kita kena cari inverse tangent 1.732. Berapa sudut dia awak dapat? 59.9. Bundarkan jadi 60. 60. Okay, ini sudut rujukan dia 60. Jadi kalau sukuan kedua macam mana kita nak cari? Refresh balik. Ingat, macam mana nak cari sukuan kedua? Kalau sudut rujukan dia 60. 180 tolak 60. Betul. Okay, 180 tolak 60 kalau sukuan kedua. Kalau sukuan ketiga, kita tambah 60. Kalau sukuan keempat pula? 360 tolak. Sukuan keempat 360. Tolakkan dengan sudut rujukan. Okay, so jawapannya adalah Jawapan dia C. C. Okay, yang ini dapat 120, yang ini dapat 300. Okay, jawapannya adalah C. Okay, boleh? Dah? Belum? Dah? Belum? Dah. Dah. Okay, seterusnya nombor 13. Okay, 13 ni saya kecilkan sikit sebab besar sangat. Tak nampak jawapan semua. Ramai. Oh, nampak tak? Boleh nampak tak? Tak kecil sangat Boleh Boleh cikgu. Okey, graf manakah yang mewakili sebahagian daripada Y sama dengan sin X? Y sama dengan sin X, bentuk graf dia macam mana? Ingat lagi tak bentuk sin X macam mana? Okey, dia mesti bentuk S. So yang manakah sini sebahagian daripada bentuk ini? Ingat ini mesti kosong. Ini 180, ini 360. Jadi Bahagian- yang mana? Bahagian B. B. B, betul. Okay, B sebab dia mesti start dengan kosong dan naik ke atas. So B lah. Kalau cos yang ini. Okay, cos yang D. Sin yang B. Okay, ingat dia mesti start dengan kosong. Sin kosong adalah kosong. Sin 90 adalah 1. Sin 180 adalah kosong. Okay, itu adalah Y sama dengan sin X. Okay, soalan seterusnya. Okay, nombor 14 saya besarkan balik. Okay, ini soalan form 3. Formula ada diberi dekat formula tu lah. Diberi kadar faedah mudah ialah 4% setahun. Cari bilangan tahun yang diperlukan untuk simpanan sebanyak 5,000 meningkat kepada 5,800. Okay, yang ini sebenarnya kita guna formula yang ini. I sama dengan PRT. Okay, kadar faedah. Okay, P ni principal, R tu rate dia, T tu time dia, tahun. Ini interest dia, faedah dia. Okay, ini kadar faedah. So sekarang kita nak cari T. Okay, I dia berapa I?
Ingat lagi tak? Kita guna formula ni je. Faedah dia kalau kita tengok daripada 5,000 kepada 5,800. Jadi faedah dia sebenarnya adalah berapa banyak? 4%. 4% tu kadar faedah dia. R dia. Okay. Sekarang ni I dia berapa? Dia dah bagi dah I dia ni. Apakah interest dia? Faedah dia berapa? 5,000. 5,000 adalah prinsipal. Maksudnya wang disimpan asalnya adalah 5,000. So P tu prinsipal tu adalah 5,000. Okay, faedah dia ialah yang meningkat kepada 5,800. So maksudnya faedah dia adalah 800. 800. Okey. Yang baru tolak yang lama itu. Jadi dia punya faedah dia adalah 800. Sama dengan prinsipal dia 5,000. Rate dia 4/100. 4% tu ialah 4/100. Darabkan dengan T. T ni yang kita nak cari. So berapa? Color. Oh ni. Okay, cuba kira T berapa. Ni kita potong. Potong. So 50 kali 4 awak akan dapat 200. T. So cari T. Dapatlah jawapan dia. Apa jawapan dia? Empat. 4. Okay. Senang je. Dia direct je soalan ni. Cuma kena ingat balik je. Ni soalan form 3. Okay. Tak ingat formula. Ada diberi formula. Okay. 15. Awak baru belajar. Senang je ni 15. Antara berikut yang manakah bukan satu komponen penting dalam matlamat kewangan SMART? Apa bukan komponen dia? Cikgu. A. Okay, betul A. Tak ada belanjawan yang ketat, tak ada dalam SMART. Okay, realistik ada R, boleh dicapai attainable ni A, khusus ni spesifik S. So A tak ada. So jawapan dia A lah. Okay, so 15 dah. Yang ni 14 sudah Kita teruskan pergi nombor 16. Okay, ini pun awak baru belajar insurans. Okay, kadar premium tahunan dia per 1,000. Nilai muka dia 140,000. Okay, 140,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 28 tahun yang tidak merokok. Okay, lelaki tidak merokok 28 tahun. So, dia punya rate dia ni. Okay, sini sepatutnya ada dalam formula tapi dia tak masuk dalam formula kat sini. So, saya tulis kat sini formula dia supaya senang awak kira. Okay, nak cari premium dia yang dia kena bayar ialah nilai muka polisi perkan dengan RMX darabkan dengan kadar premium. Allah. Okay, nilai muka yang ini. RMX ni, yang inilah. Kadar premium dia bergantung pada manalah. Yang inilah 213. So, apa jawapan dia awak dapat? C. RM298.20. Okay, jawapannya adalah C. Okay, soalan direct ini. Okay, ini sepatutnya ada dalam formula. Okay, tapi diguna formula yang terlepas. So, dia tak masukkan formula yang ini. Okay, ini sepatutnya ada dalam formula. Okay, ini direct ya, senang je ni. Okay, 17 pun. Soalan isu, ini bukan soalan apa ni, cukai. Soalan cukai ni. Okay, Aina makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepinggan mi goreng, 3 ketul ayam goreng dan secawan Milo. Okay, jarum di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung bil Aina. Okay, cuba awak kira. Berapakah bil dia? Kira sendiri. Tak dapat jawapan, baru saya tunjukkan.
Tahu kan macam mana nak kira kan? Sepinggan mi goreng, 3 ketul ayam goreng, secawan Milo. Cukai perkhidmatan 6% daripada jumlah yang dia belanja. So berapakah bil dia? Cikgu, saya dapat RM14. RM14 je. Yang lain dapat tak? Yang lain dapat jawapan lain? Betul lah, betul ke tak RM14 tu? Dapat D. Yang mana? Tak tahulah betul ke tak RM14 tu saya kira je. Okey, tak apa. Kita check. Mira dapat D cikgu, RM24.38. RM24.38. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey, tak tahu. Okey, kita check jawapan dia. Okey, kita kena kira dulu harga berapa semua yang dia belanjakan. So, mi goreng 1 pinggan RM5.50. Tambahkan dengan ayam goreng ada 3 ketul. 3 darabkan dengan RM4.50. Tambahkan dengan Milo 1 cawan. Sambahkan dengan RM4. So, awak tambahkan semua ni, awak dapat berapa ringgit? Dapat? RM23. RM23. So, 14 tu confirm masalah. Takkan lagi murah kan bil dia. Okey, dah dapat RM23. Kita kira pula interest dia berapa. Interest dia 6% daripada RM23. So, berapa awak dapat? Tekan satu. Satu je. Cek dah. Ni ada watermelon, grapes, mango, durian, pineapple, orange. Okey. Yang ni. Date and date please. Okey, dapat berapa? Dia punya interest? RM1.38. RM1.38. Okey, so nak cari bil dia, tambahkan 23, tambahkan dengan 1.38. Okey, so jawapan siapa tadi? Amira. Okey, jawapan ini betul. Okey, so jawapannya dia lah. Seperti nak bil, kena tambahkan jumlah yang dia kena bayar dengan interest dia. So bil dia kena keluar yang inilah. RM24.38. Ya, awak pergi kedai makan macam ni lah kena kira. Kedai yang ada charge interest. Dia mandi. Kita buat sampai 20 Okey, 18, 17 dah Kita pergi nombor 18 pula. Dah belum? Dah cikgu. Okey, nombor 18. Ini locus. Locus ini soalan mendengar rendah. Okey, apabila suis kipas dihidupkan, locus bagi titik X yang bergerak ialah, okey, kalau kita buka kipas, X tu akan bergerak macam mana? Sama jarak ke, garis lurus ke, bulatan ke, lengkung? Cara bulatan. Bulatan. Okey, senang je soalan dia. Bulatan. Kipas gerak dia pun pusing. So bulatan lah depan dia. Okey, 19. 19 pun senang sebenarnya. Ni tak nampak ni, saya kecilkan lah jawapan dia. Boleh nampak makin kecil ni. Okey, ni gambar ni awak cuba tengok pandangan, tentukan lukisan dengan hadapan. Pandangan hadapan. Maksudnya hadapan, tengoknya ke sini lah. So awak akan nampak bentuk yang macam mana? A ke, B ke, C ke, D? Boleh nampak tak? Saya besarkan sikit. Okey, gambarnya macam ni. Adakah kita akan nampak bentuk A sahaja? Ataukah bentuk B? Ataukah bentuk C? Ataupun bentuk D? D. So kita akan nampak bentuk B. Betul. B.
Okay, kita akan nampak 2D je. Yang ini silinder kita akan nampak bentuk 4 segi. Kubot ni kita akan nampak bentuk 4 segi ni je. So kita akan nampak bentuk ini. Okay, ini soalan form apa menengah rendah ini. Form 3. Okay, soalan last. Untuk hari ini, soalan 20. Lagi 20 soalan kita bincang hari Khamis. Hari Rabu. Ini. Boleh kira? Diberi R per 2 tolak S sama dengan RS. R dalam sebutan S ialah apa? Maksudnya R sama dengan apa? Kita nak R tu duduk sebelah kiri je. Boleh kira? Siapa dapat jawapan? Kalau R tu pindah kiri, dia jadi tolak lah kan cikgu? Okey, kita tengoklah R per 2 tolak S sama dengan RS. Okey, kita nak R sebelah kiri, so kita pindahkan ini sebelah sini, S pergi sebelah sini. So dia akan jadi R per 2 tolak RS sama dengan S. Ini faham? Okay, saya tukar tempat yang tolak S pergi sini jadi tambah S. RS ni tambah pergi belakang kan jadi tolak RS. Jadi kita nak R sahaja, jadi kita kena faktorkan dia. Keluarkan R. Jadi R per 2 ni akan jadi apa? Bila kita keluarkan R per 2 ni akan jadi? Jadi apa? Kita keluarkan R. R tu kat luar. So R tu akan tinggal apa? 1. 1 per 2. So R per 2 akan jadi 1 per 2 sebab kita R tu dah keluar. Okay, tolakkan dengan R ini pula. RS ni R dah keluar. Apa yang tinggal? S je. S sahaja. Okay, sama dengan S. Okay, maksudnya R dah seorang-seorang kat sini. So sekarang kita nak R sahaja. Jadi yang dalam kurungan ni semua kita pindah ke belakang. Dia akan jadi apa? Dia jadi apa? Bahagilah. Sebab dia darab. Darab pergi sebelah dia akan jadi bahagi. 1 per 2 tolak S. Tapi tak ada jawapan dia kan? So, sekarang dia tak nak 1 per 2 ni. Kita nak pecahan. Kita nak satu line je kat bawah ni. Jadi apa perlu kita buat? Kita samakan penyebut bawah ni. Okey, maksudnya ini asalnya ni S tu ialah S per 1. So nak jadikan sama penyebut ini kali 2. Atas pun kali 2. So kita akan dapat dekat sini ialah S sama dengan 1 S kali 2 tolak 2S per dengan 2. Okey, lepas tu macam mana nak buat? Bila ada per 2 per lagi ni, yang 2 tu kita boleh bawa naik atas. Dia akan jadi 2S per 1 tolak 2S. Okay, so jawapan dia. Bila ada pecahan-pecahan yang bawah sekali ni kita boleh bawa naik atas sekali. Kita pindahkan di atas. Sebab dia adalah darab. So ini jawapan akhir dia. Okey, salin dulu. Soalan macam ini soalan famous lah. Selalu keluar. Soalan 21 pun samalah. 21 ni kita akan bincang hari Rabu. Sampai habis. Jadi tolong buat lagi lah. Kalau tak siap lagi, tolong buat. Jadi senang lah kita nak bincang. Dah siap belum? Dah cikgu. Dah. Okey, yang lain tolong buat. Yang mana belum siap, tolong buat. Kalau awak print, pastikan print, jangan awak print selai-selai. Bazir kertas. Awak buat 2 muka surat terus baru print. Okey, tak nak print pun tak apa. Okey, awak buat jalan kerja dia. Nanti boleh semak jalan kerja. Okey. Okey, ada apa-apa soalan?
sebelum kita habiskan kelas untuk hari ini. Ada apa-apa pertanyaan? Yang mana-mana soalan yang awak nak tanya daripada 1 hingga 20? Yang masih tak faham? Cikgu, kalau sorry saya bertanya, kalau nak darab 2S pun boleh tak cikgu? Kalau kita darab 2S ni maksudnya 2 tu buat naik tepi tu jadinya 2S. Boleh tak cikgu? Tak payah terus RA terus. Maksudnya? Yang Ya. ini 2 ni? Darab Darab 2S ni? Boleh, tapi awak kena yang ni pun darab 2 juga. Boleh juga. Oh, okey cikgu. Okey. Tapi jawapan akhir ni akan tetap sama dah. Macam ini juga jawapan dia. Okey, dia ada banyak cara lah. Ini antara satu cara. Ataupun awak tukar kepada 2. So, kalau awak tukar 2, dia akan jadi. Okey, maksudnya ini per 1 kan. So, samakan penyebut. Dia akan jadi R tolak 2S per 2 sama dengan RS. Okey, yang ini pergi sebelah. Awak akan jadi R tolak 2S, 2RS. Lepas tu tukar sebelah. R tolak 2RS sama dengan 2S. Fakturkan dia jadi 1 tolak 2S sama dengan 2S. Jadi R sama dengan sama sahaja. Okey. Cara yang ini atau cara yang ini. Mana-mana. Okey. Terpulanglah mana-mana yang awak rasa senang. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey, kita boleh bersurai lah. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Okey. Okey, waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih cikgu.